Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis-salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada kali ini kita masuk pada siri yang ke-29. Siri yang ke-29. Di dalam siri kita memperdalami, memahami tentang kandungan agama kita sendiri, dan lebih lagi menjurus kepada ibadah yang paling penting, yang berada di ranking nombor 1, yang kalau ianya tidak beres, maka gagallah perkara-perkara permasalahan yang lain. Sebab itulah maka dikatakan mempelajari tentang ibadah sembahyang ini disebut oleh Syekh Imam An-Nawawi. Dia kata fahadhil ahkam, maka semua hukum yang kita telah sedang dan akan pelajari ini, al-mazkuratu kulluha, yang telah disebutkan semuanya, yalzamu kulla muslimin ma'rifatuha, wajib bagi setiap orang Islam, maknanya lelaki dan perempuan, ya, untuk mengetahuinya. Wa yajibu talabuha walau bis-safar ila baldatin ba'idah. Dia kata, dan wajib untuk talabuha, menuntutnya atau mencari tahu ataupun mempelajarinya, wajib, ya. Walau bis-safar, walaupun dengan cara berpergian, bermusafir. Bermusafir macam mana? Ila baldatin ba'idah, pergi ke kota yang jauh. Kena pergi jauh pun kena cari. Maknanya kalau tempat kita ni tak ada belajar benda macam ni, kena keluar cari. Walaupun tempat kita banyak ceramah, tapi tidak cerita yang ini, contohnya, mu kena pergi jauh. Maka apa jadi dengan orang kita yang dekat tak mau turun belajar? Dia tanyalah iman masing-masing. Kalau rasalah perkara ini tidak menyumbang kehidupan kita di alam kubur, di alam barzakh, buatlah perangai awak sampai macam ini sampai bila-bila. Kalau rasa benda ni tidak menyumbang, ya, ketika di padang mahsyar, enjoy lah dengan family awak. Tak kira apa belajar kat masjid surau, buatlah. Nak outing ke nak apa ke, pergilah. Bila orang mengajar ilmu, manjang aja tak ada, manjang aja bagi alasan. Dan kalau rasa benda-benda agama ni tidak menyumbang, ketika berada di mizan dekat timbangan Allah, gelak ketawalah atas muka bumi ni, ya. Buatlah parti sana parti sini. Dan kalau benda ni rasanya tak menyumbang apabila awak nak meniti sirat Allah Subhanahu Wa Taala, jambatan Allah, lawyer buruklah tentang perkara-perkara ilmu ni. Bila orang ajak pergi dengan majlis ilmu, akhir salam je, dia kata. Aku pun dulu belajar juga, pernah juga pergi pondok, dia kata. Pergi pondok tu main pondok-pondok, bukan pergi mengaji. Sebutlah pondok penanti lah, pondok itulah, ya, macam-macam pondok sebut. Kan dalam TV pun ada main pondok-pondok sekarang ni. Kita nak masuk kategori main pondok-pondok tu, pergilah.
Jadi nak ceritakan bahawa dalam agama kita benda-benda macam ini wa yajibu talabuha walau bisafar ila baldatin ba'idah. Kena bagi masa. Benda-benda agama ni wajib bagi masa. Wa yajibu ni makna wajib. Wajib. Wajib kamu belajar benda macam ni walaupun kamu kena pergi jauh. Kalau pergi jauh kita boleh untuk rehat, mengapa untuk cari ilmu tak boleh pergi jauh? Kalau mana pergi majlis-majlis untuk bermasyarakat dengan orang kampung, kita boleh bawa anak isteri kita, kenduri kenara, mati, apa semua. Kenapa untuk majlis ilmu tak boleh bawa? Ini semua nak menempah, tak boleh jawab di padang mahsyar nanti. Perangai hidup manusia macam ni, nak menempah kat pada mahsyar nanti tak boleh jawab, teruskanlah dengan perangai awak, dengan attitude, dengan sikap yang begini. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Qala ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Sadaqallahul azim. Ini surah At-Taubah ayat 122. Siapa nak jadikan reference sebagai dalil, sebagai moto hidup, Allah kata, mengapa tidak pergi? Mengapa tidak pergi? Maknanya kenapa tak pergi? Allah kata, kenapa? Falaula, kenapa tidak? Makna sebaliknya, kamu kena pergi. Sebab siapa suruh? Allah yang ciptakan kita suruh. Kamu kena pergi. Macam tuan-tuan, kamu wajib datang pagi ni. Kamu wajib pergi. Tahu makna wajib? Tahu kan? Tutup aurat wajib tak? Wajib. Sembahyang 5 waktu wajib tak? Wajib. Menuntut ilmu pun wajib. Kenapa wajib tu pula kita kategorikan? Ada wajib tak penting, wajib tak penting. Wajib pilihan, ada wajib pilihan ke? Options, ada optional pula. Mengapa tidak pergi? Min kulli firqah, min kulli firqah, daripada tiap-tiap golongan di antara, minhum ta'ifah, daripada tiap-tiap golongan di antara mereka. Beberapa orang. Maknanya kena ada wakil daripada kumpulan yang besar, iaitu kumpulan yang kecil tu kena ada wakil. Untuk apa? Liyatafaqahu fid din. Allah suruh. Sekarang ni saya ingat zaman saya mengaji dulu, perkataan tafaqquh ni baru. Tapi sekarang tafaqquh ni sudah dikenali umum. Tafaqquh ni memperdalami, menghalusi, menghayati. Allah sebut lama dah dalam Quran. Liyatafaqahu. Kamu kena ada satu kumpulan di antara kamu ni mewakili kumpulan yang ramai, tapi bukan makna yang tak pernah keluar tu boleh terlepas begitu saja. Takkan ambil wakil manjang, kan? Apa dia? Untuk memperdalami pengetahuan mereka, untuk memperdalami pengetahuan mereka. Ada satu hamba Allah dia jumpa saya, Ustaz, minta maaf lah, kuliah Ustaz kat sekian-sekian saya kebelakangan ni tak dapat pergi. Sebab maklum nak hidup ni, kena belajar itu, belajar ini, supaya kita pun boleh bersaing dengan orang lain. Baguslah tu, kata saya dalam hati. Kalau bab dunia pun jawab gitu. Bila bab dunia mu nak ambil kursus ni sebab boleh masuk kumpulan ni, boleh lonjakkan dalam kehidupan. Tapi tak agama, kenapa pula you korbankan? Kenapa? Pada mahsyar nanti yang itu dia nak jawab, yang agama dia nak jawab, yang keutamaan dia boleh bagi alasan macam tu. Saya kata macam mana pun anta kena turun. Anta minta keselamatan dunia dan akhirat, anta tidak minta dunia saja.
Dan Allah sebut pun di mana cari maknanya apa ni, kelebihan kehidupan akhirat, tapi kamu jangan lupa habuan kamu di dunia. Akhirat dulu. Wadal akhiratu khairul laka minal ula. Allah sebut akhirat lebih utama. Datang kita nak balance 50-50 pun belum tentu lagi boleh balance. Betul ke kita dengan dunia akhirat ni, duniawi ukhrawi ni kita buat 50-50? Bohong. Kalau bertembung cerita dunia dengan akhirat, dunia lebih. Itu kita. Tapi kita tahu yang mana kehidupan yang lebih di akhirat nanti. Jadi padan dah kalau kita kena seksa pun, wal'ayazubillah, di mahsyar nanti. Sebab sikap kita ni tak ambil berat tentang agama. Dah. Sebab itulah majlis-majlis macam ni, tuan-tuan, terutama suami dan bapa-bapa, wajib membawa isteri dan anak-anak. Kalau ada menantu yang belum bangun tidur lagi kat rumah tu, sepakkan aja. Suruh mari sini. Guna sepak aja. Suruh mari sini. Tapi kalau nak pergi piknik ke, dia bangun dulu. Cuba kalau suruh datang macam ni, qiyamul lail ke, mengerekut macam udang kena bakar tu. Susah. Mentua dengan mak pun tak berani nak ketuk pintu, nak kejut suruh semayang. Dia semayang lah tu. Jangan. Anak balik asrama dimanja-manjakan. Patut yang itulah nak ditegas-tegaskan. Ini attitude kebanyakan orang kita. Saya tak kata semua, tapi kebanyakannya begitulah. Kita zalim pada diri kita sendiri. Sebab zalim ni dua, zalim pada diri dan zalim pada orang lain. Zalim pada diri kita sendiri, kita meletakkan satu benda tak kena pada tempat. Patut kita tarbiyah kita punya keluarga, tapi kita biarkan. Jadi Allah bagi tahu, tuan-tuan, jangan betulkan saluran anda. Anda memang berada di saluran yang betul sekarang ni. Memang tajuk semayang, memang betul tajuk ni. Dia bukan tajuk lain, bukan tajuk tafsir ke tidak. Memang betul. Tapi ingat, agama-agama ni bukan saja untuk input dari segi knowledge saja, tapi yang lebih penting adalah tarbiyah itu. Kebanyakan orang sekarang dengar benda-benda agama tak ke mana, pimai-pimai tentu, sebab tidak melalui proses tarbiyah. Kau dengarlah ceramah hebat-hebat pun, penceramah Pulau TV semua, tu pergilah tu, satu keluarga pergi. Kena pula boleh makan free. Selamat, dia kata, kita punya dinner malam ni dengan supper sekali. Jadi Allah bagi tahu, liyatafaqahu fid din, untuk memperdalami pengetahuan mereka fid din, tentang agama. Tentang agama ni kena belajar dalam-dalam. Belajar dalam-dalam tentang baca Quran, belajar dalam-dalam tentang solat. Baru ni satu soalan sampai melalui anak murid saya. Dia kata ada ustaz tu bagi kursus semayang, Kapten. Dia kata waktu bagi salam, bila Assalamualaikum terus pandang. Bila Assalamualaikum terus pandang. Yang lain tak betul. Ini anak marahan. Yang lain-lain tak betul. Mu tahu ke hak lain-lain tu? Tanya dia balik, saya kata ustaz berkenaan. Dia ajar ni mazhab mana? Kalau tak faham mazhab, jangan terus menyalahkan yang lain. Silap-silap yang awak ajar tu tak berapa tepat menurut mazhab kita. Saya kata salah ustaz tu ajar. Dalam mazhab Syafi'i, Assalamualaikum tengok depan, warahmatullah baru balik. Buka kitab. Silap-silap kitab mazhab Syafi'i pun dia tak ada. Dia main baca hadis sahaja. Ini masalah ustaz-ustaz sekarang ni, mengambil kesempatan tajuk-tajuk popular orang lain, tak secara murahan ambil tajuk tu. Ajar buat semayang lah, kursus itulah, tapi kita tengok input tak seberapa. Ni yang berlaku. Baguslah memperbanyakkan lagi majlis belajar semayang, tapi kalau maklumat-maklumat itu mengelirukan, fata morgana, caca marba habis. Kawan kita pula dia suka benda-benda macam ni. Kalau pula nampak apa ni standard sikit Datuk, boleh pergi buat kat hotel, duduk atas kursus seminar, ada pula nanti
kamera 2, 3, 4 rakam, ada mikrofon pula pacak kat tengah tu, boleh tanya kan. Untuk makan pun boleh sambil berdiri, kudapan-kudapan gerang, sambil berdiri, sambil berjalan. Lepas tu masuk balik. Lepas tu last kali dapat sijil. Oh, dia punya value hotel sekian. Awak kita memang suka lah macam tu. Walaupun kena keluar duit banyak tak apa, tapi bila nak cakap besar dengan orang, worthy. Duit banyak keluar, boleh tunjuk sijil. Tapi bila semayang macam orang jahil. Jadi kita tak mau pengisian-pengisian macam ini. Dunia dah sampai ke penghujung dah. Kalau nak cari pengisian, cari betul-betul. Kau nak mengaji Quran, betul-betul mengaji. Tak ada masa nak asas-asas dah sekarang ni. Dia terus package. Dia tak ada nak siri satu. Dia terus package. Ni dah akhir zaman dah ni. Bahawa orang Melayu, Jawa, Banjar ni bila buat majlis siri 1 sampai habis lah. Siri 2 tak terbit. Pelajaran asas sampai habis. Pelajaran pertengahan pun tak ada. Itulah cara orang Melayu kita ad hoc. Budaya ad hocnya budaya ambil kesempatan tajuk popular orang lain ni. Kita masih lagi memang tajuk semayang. Allah kata dalamkan ilmu tentang apa? Tentang agama. Lepas tu apa dia? Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bila kamu dah belajar mendalam tentang agama ni, tentang semayang, tentang Quran, tentang apa sahaja, ya, kamu ni pula kena memberi peringatan kepada mereka ni yang belajar ni, kena bagi peringatan kepada kaumnya. Balik, kena ajar balik kaum dia, qaumahum. Itu lebih utama dari mengajar kaum orang lain. Mana balik mengajar kampung sendiri lebih utama. Saya tegur kadang-kadang student kita ni bila pergi Timur Tengah tak nak balik. Masalah you punya jodoh kahwin dengan orang Arab. Ada orang Jawa baru kahwin orang Arab. Kemetot je orang Jawa tu. Arab tu kahwin besar, Arab perempuan. Dapat orang Arab, tu bangga semacam tu. Boleh bawa balik Malaysia pula tu. Orang kita ni kau dapat kahwin orang putih, kahwin orang Arab, balik Malaysia, kira itu dah top rank dah tu. Walaupun tak pergi masjid surau, Arab saja. Nak ceritakan dia nak duduk sana. Yang UK nak duduk UK, Hulu Kelang ke apa, tak tahulah, tak mau balik. Yang mengaji kat Arab sana, kat Mesir, kerana tak lulus, duduk sampai 7 tahun, tak mau balik. Malu nak tunjuk sijil tak lulus. Duduk kat Mesir sana. Bukannya mengajar, kerja restoran. Duduk Mesir, balik pakai jubah kelabu juga. Bukan tu punya jubah, jubah orang lain. Jubah orang lain. Nak cerita Allah tak suruh macam itu. Ayat ini Allah suruh kamu belajar tempat jauh, kamu balik-balik kampung kamu, baru kamu tahu kamu punya khidmat macam mana. Kamu nak tengok orang kampung nak terima kamu tak? Ni nak urut tempatan, orang nak pakai tak? Macam orang suruh guna kereta tempatan, kereta nasional, macam mana? Nak guna ke tidak? Ataupun bila kita tengok orang kampung sendiri, kata alah budak ni kecil-kecil duk main bola depan padang rumah aku, dia kata padang strawberry. Dia duk kira yang dulu. Dia tak nak tengok budak tu sekarang dah boleh mengajar orang. Di situlah ujian dia. Tapi kalau belajar agama sikit-sikit, dia nak popular sekadar untuk apa forum perdana, dia nak popular macam tu, tak ada challenge dalam dakwah. Kampung awak tetap jahil juga. Awak patut dapat ilmu, forum perdana tak tepi dulu. Ajar orang kampung awak, itu Allah suruh. Jangan biarkan statement kat kampung sekarang kuliah agama tak berapa nak hidup, elok kat bandar lagi. Sebab you tak nak hidupkan kampung you. Nampak tak? Ada geng-geng Sumanjaya ni, dia kalau nak pergi Qiyamul Lail, bila saya buat kat masjid-masjid besar, kat masjid wilayah persekutuan, ada muka dia. Buat kat masjid kampung Bukit Hijau, tak pergi. Yang cari tak jumpa tu dah ada usaha lah. Ni tak pergi. Sebab apa? Kampung Bukit Hijau
Cuba buat kat masjid negara. Oi, dia datang awal pada ustaz. Silap-silap orang ingat dia ustaz. Pilih bulu nak pergi. Ada. Lain macam ni. Ada tak orang kita macam ni? Ada. Sebab saya jumpa. Saya kalau jumpa, saya scan terus. Lepas tu save. Memang saya save. Siapa datang, siapa tak datang. Siapa committed, siapa tidak. Saya save betul-betul. Elak pada virus. Kalau masuk hard disk, tak cukup pakai pen drive. Simpan biar banyak. Itu seorang guru, bukan seorang penceramah. Kita masih lagi tajuk yang sama. Bukan silap, ya. Baik. Kemudian Allah kata, untuk memberi peringatan kepada kaumnya, bila idza raja'u ilaihim, apabila mereka yang dah belajar tadi ni, mereka balik kepadanya. Mana balik tempat dia sendiri, ajar orang kampung balik. Itu tujuan daripada belajar agama. Dan memang saya secara kebetulan dengan izin Allah, benda ni berlaku pada diri saya. Memang ujiannya, ya Allah. Bila balik pada Kelantan, nak pergi balik ke Selangor ni, oi, macam-macam nak ceramah tempat sendiri. Tapi Alhamdulillah, dengan izin Allah, keberkatan tu, ramailah imam-imam masjid tempat saya tu dah sedar bacaannya salah. Yang selama ni duk baca apa ni, Sarawak Syifa tebal, baru tahu rupanya tebal. Walaupun imam dah warga emas, tebal saya dengar baca pun apa, Sarawak Syifa pun tak betul. Tapi tak apalah, jenis imam nak duduk ceramah, tak apa, ni imam ego ni datang imamkan sembahyang balik. Seolah-olah imam pencin dan juga apa ni, kedudukan kereta besar, itu PhD dalam agama. Jawatan dan pangkat kedudukan tu dia jadikan itu kelulusan dalam agama rupanya. Boleh balik haji tu macam dapat master degree lah, 44 hari. Aku nak cerita. Jadi muslimin muslimat, wal ma'na kama qalahu ar-Ramli, fahalla nafara min kulli jama'atin kathiratin jama'atun qalilatun minhum tahsulu bihim al-kifayata liyatakallafu al-faqahata fit-din. Ya. Dia kata makna atau maksud daripada ayat itu mengikut Asy-Syaikh Ar-Ramli, ini ulama Asy-Syafi'iyah, ya, Asy-Syaikh Ar-Ramli, dia kata mengapa tidak pergi setiap kelompok besar manusia, sekelompok kecil daripada mereka itu yang dapat menghasilkan, ya, tahsulu, dengan cara diorang pergi itu, ya, mendapat kesempurnaan atau cukup untuk memikul tanggungjawab dalam memahami masalah agama. Maknanya jadi tempat rujukan. Pergi belajar agama dalam-dalam, maknanya sampailah kepada kaedah, apa kata orang, towards kesempurnaan ini, untuk cukup ni, ya, supaya dia dapat pikul tanggungjawab masalah agama. Orang kampung tanya ni boleh jawab, orang kampung tanya ni boleh jawab. Dia tempat rujukan. Belajar tu sampai tahap tempat rujukan, bukan setakat nak ambil PA degree saja, tapi sampai tahap tempat rujukan. Sebab paper qualification ni bukan melambangkan awak faham, tapi itu melambangkan awak lulus menjawab soalan yang keluar pada tahun itu. Dan kerja awak, kerja berpasukan awak, campurlah pembohong sikit masa buat thesis tu, lepas tu pensyarah terima. Lepas tu awak belanja Kentucky Fried Chicken pada pensyarah, bolehlah dapat plus sikit. Itu BA. Reference, bibliografi awak tulis belakang tu bukan makna awak refer betul. Itu yang berlaku. Sebab itu paper qualification bukan kayu pengukur akan penghayatan sesuatu ilmu oleh seseorang. Kayu pengukurnya adalah berterusan dia dalam memahami dan menyampaikan maklumat. Kalau dia buat dengan izin Allah, dia boleh memberi impak maksimal kepada masyarakat dia.
Itu. Ya. Kemudian Syekh Ramli lagi kata wa yatahammalu al-masyaqqa li'aqdhiha wa tahsiliha. Dan orang yang belajar agama tadi ni, mereka dapat memikul beban yang berat, susah payah dalam proses untuk mendapatkannya. Nak cari ilmu ni kena memang melalui susah payah. Kalau secara mudah saja, ambil sijil kehadiran saja, bila bengkel hilang, bila dapat sijil baru datang, bila makan ada, berbaring. Kalau itulah kursus yang kita ikut, itu bukan kategori yang Allah suruh. Allah suruh bila cari ilmu, dia mesti memikul beban berat. Makna susah payah dalam proses untuk mendapatkan ilmu tu satu. Lepas tu, susah payah untuk menguasainya. Maknanya menjadi pakar dalam bidang tu. Allah suruh macam itu. Susah payah kamu cari, dan kamu juga kena susah payah untuk menguasai dia. Sebab bila kita dah susah payah untuk faham dan menguasai, baru soalan-soalan datang, kita mudah untuk menjawab. Sebab kita dah melalui jalan susah payah. Enggak? Baru kita jawab dengan kitabnya, dengan itunya, dengan ininya. Dia untuk memberi keyakinan kepada yang bertanya. Kemudian sebagai penutup kepada ayat ini, ya, kata ulama ni wal yaj'alu gharadahum wa sarfa himamihim fit tafaqquti inzara qaumihim wa irsyadahum wa nushahum atau kama qala. Dan supaya mereka ni yang belajar ilmu tadi mendalam ni, pergi tempat jauh dan balik kampung sendiri, mereka menjadikan tujuan dan cita-cita mereka ni tadi, cari ilmu, bukan untuk dapat degree saja, untuk exchange dengan orang kampung. Bukan nak kata anak si Anu balik Mesir, lebih lagi anak si Anu balik Azhar. Bukan untuk bangga itu. Oh, dia dulu pergi ngaji Mekah dekat Masjidil Haram. Bukan untuk bangga itu. Tapi balik Mekah merokok. Balik Mekah merokok. Balik Mesir naik motor laju. Tak match lah, tak match. Sikap tu tak match. Ya? Tak nak pakai kopiah tutup kepala. Sebab dia kata doktor dekat Azhar pun tak pakai kopiah. Kan elok ditamporkan aja. Dia dengan doktor ni elok ditamporkan sama-sama. Seolah-olah tutup kepala ni dia ingat satu budaya, bukan satu sunnah. Kan ramai orang yang berfahaman macam ni tu. Benda kecil kan, bila kita kecilkan benda kecil, kita akan memperkecilkan benda yang besar. Sebab dia sudah jadi tabiat memperkecilkan sesuatu. Ini yang berlaku. Bila dah orang tu baca Quran tu salah kecil dibiarkan, maka salah besar akan dibiarkan. Sebab tidak ada budaya menegur daripada awal. Itu yang berlaku. Bila orang tu salah semayang dibiarkan, tak ada siapa nak tegur, maka dia pun akan sampai tua semayang, macam siapa nak tegur. Dia pun akan kata selama ni tak ada orang tegur pun, aku semayang, aku pun pergi dengan ustaz tak tegur pun, dia kata. Masalah ustaz tak tegur, satu tempat dia kata terima kasih banyaklah ustaz, dia kata ustaz tegur imam kami. Imam kami tu memang tak ada siapa berani tegur. Satu. Yang kedua, tak ada ustaz yang nak tegur dia baca salah. Nasib baik ustaz tegur, dia kata. Nak boleh nasib baik tu dia susah tu. Dia kena melalui nasib tak baik dulu. Nak boleh nasib baik kat orang ramai, ustaz kena nasib tak baik dulu. Risiko-risiko yang terpaksa ditempuh. Orang tak melalui, orang tak tahu. Orang nampak ustaz boleh senyum, salam, boleh tanya apa khabar, tapi awak tak pernah tanya khabar ustaz. Awak tak pernah tanya khabar anak isteri ustaz. Awak tanya ustaz je kadang-kadang. Ini masalah, ya, keprihatinan. Ya. Jadi mereka menjadikan cita-cita mereka ni, ya, berupa satu suasana nak memberi kesedaran kepada masyarakat mereka itu. Cita-cita dia orang belajar ni balik nak bagi kesedaran kepada masyarakat mereka. Dan juga mereka nak menunjukkan kepada masyarakat mereka itu cara yang betul
ilmu yang betul, ilmu yang mendalam, yang tepat, dan menasihati mereka. Dan menasihati mereka, wa irsyadahum wa nus'ahum, dan menasihati mereka. Ya? Apa dia? Untuk beribadah dengan baik dan mencari keredaan Allah. Semayang dia betul. Itu maksud dia. Sebab itu tajuk ni tak keluar pada tajuk perbincangan kita. Bila belajar betul-betul tentang semayang, balik bagi tahu kat masyarakat, sedar kat masyarakat semayang yang betul macam ni. Bukan macam ustaz tadi kata, Assalamualaikum terus baling. Tak kena dari segi mazhab Syafi'i. Kita kena bagi tahu. Dalam misi saya ke Singapura, banyak kali saya turun Singapura. Dan di antara satu kunjungan saya mengajar rukun semayang di Singapura. Ya, siap dengan skrin dia. Dia orang lama dah pakai skrin kat depan. Siap dengan laptop dia lama dah. Cuma saya je tak nak pakai kat sini. Sebab nanti orang tak nak tengok saya, orang tengok wayang. Orang tak nak tengok kitab, orang tengok laptop. Ada pen drive? Pen drive. Ada kitab? Okay. Pen drive RM40 boleh dapat. Kitab mana dia dapat RM40? Masuk virus, hancur pen drive. Kitab tak ada masuk virus. Pegang kitab dapat pahala, pegang pen drive harus. Cium kitab dapat pahala, cium pen drive belum tentu. Kena tangan yang merokok kan? Takkan sama. Kemajuan jangan sampai kita mengenepikan, ya, maknanya sunnah ataupun disiplin ilmu ulama-ulama dulu. Kata ini Imam Malik, ini kejayaan kalau kamu mempertahankan ulama dulu. Tapi kalau kamu mempertikaikan orang dulu, ini kata Nabi, tanda akhir zaman. Atau kama qala. Ini cerita, ya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Balik kepada cerita ni tadi, maka bila kita dah dapat maklumat yang betul, maka kita pun cerita kepada masyarakat kita. Begini cara dia, begini tak betul, yang patutnya macam ini. Bagi tahu. Bagi tahu. Ya. Sesaudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan dalam perbincangan hari itu. Kita dah maklum, ya, tentang hikmah waktu sembahyang. Hikmah waktu sembahyang itu pada siri yang lalu. Yang mana tiap-tiap waktu sembahyang itu, kalau kita tengok, ya, rakaat sembahyang yang berada pada tiap-tiap waktu itu, sebenarnya apabila kita melakukan mengikut tertib yang betul, dia merupakan kafarah kepada panca indera kita. Ya, daripada sembahyang yang 2 rakaat sampailah sembahyang kepada 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat balik, semua itu dia akan mengkafarahkan panca indera kita yang tak lekang daripada melakukan zina anggota. Faham zina anggota? Maknanya mata ni ada salahnya tengok benda yang Allah tak bagi. Tangan ni ada salahnya buat benda yang Allah tak suruh. Kaki ni ada silapnya pergi tempat yang Allah tak bagi, dan sebagainya. Itu bila kita laksanakan 5 waktu sembahyang dengan 17 rakaat yang telah ditentukan, ya, dan juga waktu-waktu yang telah ditetapkan. Ayat ini Masjid Surau, maka jadikan jam waktu sembahyang. Ayat ni letak dekat mihrab, nak ceritakan waktu sembahyang ni telah ditentukan. Ya, ini sebenarnya merupakan, kalau kita laksana betul-betul, kita memahami tertibnya, tertib dia sampai ke situ. Bukan setakat tertib yang dahulu didahulukan, yang kemudian bukan itu saja. Sebab itu perlu saya memperjelaskan benda-benda macam ini. Kalau bila kita ikut aturan, tertib, aturan sembahyang kita ikut betul-betul, baru nama kita orang yang berperaturan. Ya.
Apabila peraturan yang kita tak ikut, sebab itu sembahyang kita tidak memberi natijah, kesan, hasil daripada orang sembahyang. Habis macam mana sembahyang nak yang kita lakukan nak menjadikan jadi sembahyang yang dapat mencegah fahsyat dan munkar. Ya. Baik itu diterangkan lagi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia kata wa'lam, sambung kepada yang hari ini. Masih lagi rentetan pada penghayatan tertibnya solat. Setelah kita mengetahui hikmah bilangan rakaat, maka Imam Nawawi menceritakan wa'lam anna as-salata mahallu munajatil 'abdi li rabbih wa ma'danu musafatihi lahu wa tuhratin lil qulubi min adh-dhunubi wa sillatin bainal 'abdi wa rabbih atau kama qala. Maka dia kata, ketahuilah apa dia, sesungguhnya salat itu. Bila dah ikut peraturan, kita nak tengok salat yang kita buat ikut tertib ni apa dia nak cerita. Ya. Wa'lam anna as-salata, ketahuilah sesungguhnya sembahyang adalah sebagai satu tempat, satu kemudahan untuk munajah, ya, untuk munajat. Munajat ni apa dia? Munajat ni orang Melayu pun kata munajat tak Datin? Dia munajat tu hajat. Ada orang keliru munciat dengan munajat, tak belajar bahasa Arab. Dia dengar dia tas apa ni, zikir munciat. Zikir munajat kau sahabat, cak, munciat lain, munajat lain. Mu jangan buat pandai mu sendiri. Orang royak mazhab, mu royak mazhab. Apa pula asalkan bunyi M hujung B jadi. Orang kata mazhab. Dia kata mengikut mazhab Syafi'i. Betul kan mulut anda tu. Bukan mazhab, mazhab. Oh. Cuba kau tak ditegur. Oh tak bunyi. Mu panjang. Nak ditegur benda ni. Ada satu orang tu ngajar Quran. Hukum nun mati dan tanwin. Wain pun keluar. Ustaz, bukan tanwin, tanwin. Ustaz pun tersilap, tanwin. Macam siap, macam apa ni? Tanwin. Tanwin, cuma buka kitab mana ada tanwin. Tanwin makna baru dulu. Itu salah seorang pensyarah saya tu. Tapi lah, datang situ saya tak pakai lah dia. Saya betulkan dia. Tak salah kita membetulkan walaupun guru kita. Kalau tersilap, namanya manusia, anak Adam. Kalau tidak selamanya orang ingat. Sebab guru kan, apa guru cakap telan, tanwin pun tanah. Akhirnya lahirlah anak-anak murid yang menceritakan hukum nun mati dan tanwin. Macam Taksim punya grup je sebut tanwin. Jadi munajat ni satu pengaduan, aduan segala rahsia dan segenap perasaan yang berkecamuk dalam jiwa. Allah, tu dia. Dah, kalau tidak hati pagi ni tak tahu apa makna munajat. Munajat ni apa dia? Segala bentuk aduan ataupun pengutaraan. Kita mengutarakan sesuatu, kita mengadukan sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Segala rahsia yang confidential situ, segala bentuk kerahsiaan tu kita adu, kita utarakan kepada Allah. Dan segenap perasaan, rahsia tu satu, perasaan ni benda dalaman, inner feelings kita. Perasaan dalaman kita ni kita adu, kita utarakan kepada Allah. Perasaan yang macam mana? Yang berkecamuk dalam jiwa. Jiwa ni tak tenteram. Orang sekarang kata stres. Kalau boleh kita kata begitu. Jiwa tak tenteram tu kita adu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat itu dia. Kalau kamu ikut tertib solat, kamu akan sebenarnya bermunajah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama-ulama pun buat namanya zikir munajat. Dan
فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد. Itu dia punya intro zikir munajat. Inilah yang Al-Fadhil Ustaz Osman Ibrahim ijazahkan pada kami. Ya, sebelum mula majlis, zikir munajat dulu. Mohon kepada Allah. Kalau jiwa tak tenteram, buka majlis, tenteramkan jiwa dulu. Saya bawa juga, tapi dalam Qiyamul Lail tak ada yang nak sambut. Makna ramai tak hafal lagi. Duk hafal moga lahir. Nah, la ilaha illallah ramai. Tenggelam suara ustaz. Alhamdulillah, tenggelam suara ustaz. Fasubhana man la, timbul suara ustaz. Tak hafal. Ada yang hafal garis pula tak betul. Ada yang betul baca makna pula tak reti. Ada yang reti makna maksud pula tak faham. Itulah kita tidak menghayati. Sebab itu Munshi Dayan kata, orang Islam ni kamu boleh apa-apakan dia. Kalau dia orang baca Quran pun bukan dia faham. Tu orang mati satu tu Munshi Dayan Israel. Kalau dia orang faham pun bukannya dia orang nak amalkan Quran ni dia orang baca. Kalau dia orang amal pun dia orang tak istiqamah. Kalau dia istiqamah pun dia orang tak ikhlas. Munshi Dayan boleh kata pada orang Islam macam itu yang baca Quran. Maknanya kalau dia orang baca Quran pun dia orang ni belum lagi orang yang berkualiti. Belum yang macam Rasulullah kana khuluquhul Quran itu. Maka kamu boleh apa-apa kau orang Islam sekarang ni. Millah, cara hidup dia kamu ubah sikit. Kamu tak payah Kristiankan dia dengan holy water. Bagi senarai holy water dalam SMS. Ada satu orang cikgu Kristian masuk agama Islam, lepas tu balik ke Sabah, balik keluarga dia memberontak. Dia nak puaskan hati keluarga dia, dia minum juga holy water. Tapi dia cerita pada ustaz, dia kata, ustaz, walaupun saya minum holy water, saya sign agreement balik Kristian, hati saya tetap Islam. Nampak power. Sebab dia kata, saya study Islam 1 bulan ustaz sebelum saya masuk Islam. Holy water tak memberi kesan, dia kata. Cikgu akhirnya masuk, dia balik Malaysia, balik dia dakwah betul-betul, keluarga dia terima dia balik. Kekuatan Islam. Mana Islam ni kena sungguh-sungguh. Bukannya macam kita Islam baka. Dia sungguh-sungguh. Di mana ustaz dia mengajar, nanti ustaz bagi jadual, saya akan ikut. Tak cakap dia minta. Orang kita cakap tak datang. Itu beza ni. Beza. Ya. Kemudian dia kata, wa ma'danu musafatihi lah, ya, dia ni sebagai sumber semayang ni, dengan ketertiban yang kita ikut, dia merupakan sumber, ya, sumber apa dia? Pemurnian jiwa kepada Tuhan, ya, sumber wa ma'danun musafatihi lahu, sumber nak memurnikan jiwa dia kepada Tuhan. Ini semayang. Sumber memurnikan ni perasaan dalaman ni. Murni ni apa dia? Dia boleh serasikan. Macam orang belajar bahasa Arab juga. Kalau kita buat direct translation, kadang-kadang tak faham apa maksud dia. Jadi kita murnikan bahasa tu. English pun macam itu juga. Kita murnikan dia punya bahasa, baru orang faham apa translation dia. Jadi semayang ni, dia sumber memurnikan jiwa kepada Tuhan. Macam mana nak menjadi hamba yang Rabbani? Macam mana? Semayanglah cara dia. Sebab dalam semayang suruh ikut imam. Imam Allahu Akbar, habis arahan, command habis, baru kita buat. Begitu juga dengan Allah. Bila Allah dah sebut macam ni, buat. Sebab arahan Allah ni takkan habis. Walaupun dulu habis sebagai penurunan asbabun nuzul, tapi arahan Allah sampai kiamat. Kamu kena buat juga sampai kiamat. Pemurnian jiwa, ya. Kemudian wa tahratin lil qulubi minadz dzunub,
Dan semayang yang kamu buat ikut tertib ni semua akan mensucikan lil qulub, hati-hati kamu, minaz dzunub, daripada segala dosa. Kalau orang tahulah buat semayang betul-betul, belajar betul-betul, ikut tertib betul-betul, rupanya semayang ni mensucikan dengan izin Allah, mensucikan hati daripada segala dosa. Sebab yang buat dosa ni berpunca pada hati. Sebab itu bila Rasulullah SAW menziarahi pemuda upahan Abu Jahal yang baling dia, baling dia 3 hari berturut-turut, kemudian sakit 5 hari berturut-turut, Nabi ziarah, bagi air zam-zam, bagi tamar ajwah dan bagi tharid, bubuk. Bila pemuda ni menangis, Nabi ziarah dia, first floor naik rumah kotak tu, Nabi suapkan, Nabi jampikan air tu, Nabi bagi dia makan apa, buah tamar apa. Pemuda ni pun buat pengakuan, aku tak pernah jumpa, sebenarnya kamu memang pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Menangis. Fataqattara al-ain, menitik air mata dari mata pemuda ni. Nabi kata apa? Syafaqallahu qalbak, Allah telah menyembuhkan hatimu. Sebab yang sakit tu hati. Lepas tu Nabi tak balas. 3 hari dia baling dengan najis, dengan sampah sarap, dengan uri unta, Nabi balas dengan senyum. Senyum. Itu Nabi kata, buat baik kepada orang yang buat jahat kepada kamu. Awkamaqal. Sebenarnya hati sakit. Orang yang semayang ikut peraturan, ikut syarat, ikut rukun, ikut tertib elok-elok, semayang akan mengubatkan hati dia. Habis kalau semayang perangai lagi macam iblis, makna ada tak kena tentang semayang ni. Maaf bercakap lah, bahasa saya kasar sikit. Bukan kasar lah, geram kadang-kadang semayang-semayang tapi hati busuk lagi tu. Orang senang dia susah, orang susah dia senang. Kan ramai macam itu. Kalau kawan dia boleh ambil Exora, dia makan Panadol lonjong. Kita kan bagus macam itu. Allah Syekh, cantik kereta, bolehlah bawa anak sekali-sekali. Syukur saudara anak dapat kereta baru. Jangan lupa datanglah ke masjid, bawa ramai orang sikit sebab kereta dah panjang. Jadi gitu. Syukurlah kata, bila nak bawa anak dia, sampai gurau. Seronok orang lain boleh nikmat. Patut kita macam itu. Allah Syekh, terima kasihlah kita datang majlis ni. Ramai sikit majlis kita yang memang tak ramai. Seronok dia datang. Jangan kita bagi pula buah kilai kita. Baru nampak ke ni? Selama ni ke mana? Pergi Mesir. Itu dia keluar balik tu walaupun bilik aircon. Aku baru nak jadi baik, dia kata. Orang dah sangka aku tak baik. Macam mana? Sebab itu yang cikgu Kristian ni, sebelum saya masuk Islam Ustaz, saya baca buku agama Islam 1 bulan. Kemudian roommate saya ni orang Melayu, bila dia orang balik kampung, saya buka tafsir Quran dia orang, saya baca. Macam Yusuf Islam juga, Cat Stewart. Bila saya masuk Perkim Ustaz, saya lawan betul-betul pensyarah Perkim tu. Kenapa Islam buat macam ni kepada orang bangsa asing gini-gini? Saya nak puas hati jawapan apa saya nak dapat. Sebab saya tak nak masuk Islam macam orang lain, nak masuk Islam kerana nak kahwin dengan orang Melayu. Saya nak betul-betul Ustaz terangkan tentang Islam biar clear pada saya. Sebab tu saya lawan dalam Perkim, dia kata. Saya hendakkan fakta yang betul. Tak ada kualiti. Bila cakap macam tu, saya pun ada juga mengajar-ngajar. Syukur, alhamdulillah saya berjumpa dengan orang yang sepatutnya saya jumpa, dia kata. Ustaz tolong bagi nombor telefon, dia kata. Baru masuk Islam 4 tahun. Kita dah 40 tahun perangai tak senonoh lagi. Tak faham Islam lagi. Bukan kita lah, orang lain. Ustaz, kami ni kan baik datang Ustaz. Siapa nak kata mu baik? Belum tentu mu baik. Cuma bagus sikit pada yang tak datang, itu je. Bukan kata baik, bagus sikit pada yang tak datang. Bukan kata baik. Guru Quran saya tak pernah kata bacaan saya baik. Dia kata boleh lah, belajar lagi. Dia motivate kita. Kalau dia kata kita baik, kembang semacam, tak tahu macam kembang semangkuk atau buah kembang semangkuk.
mangkuk kembang ni. Dapat nama tu buah kembang semangkuk. Lawannya apa? Getah anggur dengan biji selasi untuk sakit tekak dengan izin Allah. Nak cerita ni. Jadi mana orang kita ni, muslimin muslimat, dia susah tengok orang senang. Ya? Orang senang dia susah, dan dia senang tengok orang susah. Kereta kena tarik, kereta juga. Berapa bulan tak bayar. Dia seronok tu. Soalan-soalan tu soalan yang menyakitkan hati orang. Pinjam ke kereta tu? Tengok tu. Bila orang beli kereta baru, dia tanya, kereta lama dah jual ke? Kita tanya. Saja tu soalan-soalan sakit kat telinga orang. Kalau mu tak tanya soalan macam tu, apa salahnya? Kereta lama dah jual, dah trade in ke apa? Dapat orang tu pakai kereta baru. Ni ambil berapa tahun? 9 tahun hutang. Ada pula hutang baru ni 12 tahun. Besarnya budak. Dia kata sampai habis sekolah rendah baru dia bagi hutang ni, dia kata. Itu kalau ditamporkan dia cakap-cakap macam ni, sakit hati orang. Ya? Untuk dapat kata orang apa, ketawa bersama, berduka bersama, bukan senang, susah. Ya? Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Jadi nak ceritakan bahawa sembahyang ini dia dapat mensucikan hati daripada segala dosa. Az-zunub, Allah dalam kitab ni sebut maknanya banyak dosa. Banyak dosa makna semua dosa, setiap dosa. Banyak tu makna setiap. Ya. Bila kita every itu makna semua lah. All. Nak ceritakan sembahyang. Dan juga wasillatin bainal abdi wa rabbih. Dan sembahyang yang kamu buat ni ikut tertib, ikut syarat, ikut rukun semua ni sebagai satu perantaraan media, ya, antara bainal abdi, antara hamba, ya, wa rabbih, dengan Tuhan dia. Sembahyang ni sebagai perantara kamu sebagai makhluk dengan Khalik, iaitu penciptamu. Sembahyang ni lah perantaranya. Sebab itulah kita nak berhubung dengan Allah, jangan lupa nombor yang tidak akan bertukar nombor dia, dan tidak akan bertukar kedudukan nombornya, dan tidak ada penambahan nombor-nombor baru. 2, 4, 4, 3, 4. Itu perantaraan ni. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, isyak pun 4. Dia tak boleh tukar atau kurangkan 2, 4, 4, 4. Mana maghrib penting pergi pasar malam. Atau 4, 4, 3, 4. Subuh tak jaga sebab semalam tengok Astro main bola. La ilaha illallah. Ni penyakit bola ni pun satu hal. Dah berjanggut dah dengar forum perdana, kena bola habis. Sebab tu Yahudi bagi bola sebiji aja, kita akan kena hancur sembahyang. Itu dia nak tukar cara hidup kita. Tiketnya sukan. Bila sukan, positif punya riadah. Riadah pada Zul Bindi. Dia bagi mikrofon seketul je. Tu aiskrim tu. Orang kita tak sembahyang. Yang menyanyi sembahyang ustaz, show mula pukul 9. Yang menyanyi, yang nak tengok penyanyi tu masuk stadium pukul berapa? Stadium ada tempat sembahyang ustaz. Ada tempat sembahyang. Muat nak masuk sembahyang semua. Buat jamak kasar kepala otakmu. Buat jamak kasar tengok orang menyanyi. Ada jamak as-sauri. Dia sebut ada jamak as-sauri. Ada kitab ustaz. Betul, tapi itu tidak dipersetujui oleh ramai ulama. Ni jamak apa ni dalam keadaan terdesak. Dia panggil jamak as-sauri. Tapi dalam kitab-kitab yang muktabar tak sebut jamak as-sauri ni. Bila menyanyi dalam stadium keluar, mana dia pun study juga benda tu. Wakilan nak jawab orang. Jadi dia cari fakta untuk jawab orang. Dia gitu ya. Kalau mu sembahyang pun dalam balai sah, tidak balai sah, dalam musalla stadium tu, khusyuk ke mu? Tengah-tengah Allahu Akbar, Isabella, Isabella. Habis Isabella. A comeback. Hancur. Dia kata Isabella ni ustaz, sebenarnya dia ni pejuang kepala otakmu, kata. Mu tu kalau sembahyang tak khusyukkan Isabella ni apa hal? Habis
bagi mikrofon sebatang je, bagi bola sebiji je, bagi jadi token nasi lemak aja. Oi, sombongnya, ya Allah. Kena pula jual nasi lemak pakai jubah. Orang memang common beli. Tapi dia anak dara tak pakai tudung. Eloklah, itu sebagai pelaris. Memang laku gerai tu. Tuan-tuan, yang saya cakap ni, tuan-tuan pernah terbayang tak? Tu juga Ustaz cakap ni, aku pernah jumpa ni. Betul tak? Yang saya cakap, walaupun spontan tu makna kita pernah melalui benda tu. Dan inilah penyakit masyarakat. Yang mengaji dulu, mana pergi muka-muka ni? Dan yang muda-muda tu sibuk. Sibuklah. Patut kita, Allah suruh sibukkan dengan agama. Bila sibukkan dengan agama, benda lain akan ikut belakang. Kamu tolong agama aku, kata Allah, aku tolong kamu. Kamu ingat aku dikala kamu senang, aku akan ingat kamu dikala kamu susah. Vice versa. Kita tidak begitu. Ya? Baik. Jadi sembahyang ni merupakan satu perantara, satu interaksi antara hamba dengan Tuhan dia. Ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Muhammad bin Ali At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi. Ulama-ulama hadis muhaddisin kata takkan sempurna hadis tentang Nabi kalau tidak ada sumbangan At-Tirmizi. Sebab itu Syekh Dr. Idris Al-Marbawi Al-Marhum, dia tulis, dia susun kitab Baharul Mazi, Lautan Imam At-Tirmizi. Tinggi maklumat Imam At-Tirmizi tentang hadis Nabi SAW. Apa kata Imam At-Tirmizi? Qala Muhammad Ibn Ali At-Tirmizi. Boleh baca At-Tirmizi, boleh baca At-Tirmizi. Tirmizi itu orang Shah Alam. Tapi ada pendapat kata Tirmizi pun boleh lah, tapi nombor 3 lah. Yang tepatnya Tirmizi. Tirmizi ni gaya Melayu. As-salatu imaduddin wa awwalu syai'in فرضه الله على المسلمين وفي الصلاة إقبال الله على العبيد ليقبلوا عليه في صورة العبيد تذللا وتسليما وتبذلا وتخضعا وتخشعا وترغبا وتملقا. الله أكبر. Atau kama qala, sebagai penutup. Sembahyang dia kata adalah tiang agama. Ini juga kata Nabi. As-salatu imaduddin. Solat itu tiang imad, tiang agama. Ya. Dan perkara yang pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang Islam, benda yang Allah wajibkan mula-mula sembahyang, bukan ibadat-ibadat lain. Ya. Dan di dalam solat Allah menghadap kepada hamba-hambanya. Bila kita sembahyang, Allah hadap kita. Macam mana kita punya perasaan, ya? Agar supaya hamba-hamba Allah menghadap kepadanya. Allah hadap kita dalam sembahyang dan minta juga hamba-hamba dia hadap dia. Ya? Hadap dia macam mana? Dalam bentuk budak-budak. Kita menghadap Allah ni macam kita ni budak-budak, makna kita ni rasa kecil. Budak-budak ni maknanya falsafah ni, kita ni rasa kecil. Kita menghadap Allah, Allah hadap kita, kita hadap Allah macam kita ni budak-budak kecil. Budak kalau berdepan dengan ayah dia, pelajar kalau berdepan dengan cikgu dia, rasa macam mana? Dia mahu ada suasana itu, senario itu. Ya? Pasal apa dia kata budak-budak? Sebab dalam keadaan yang kelemahan, kedaifan ni, budak-budak ni dia tidak memiliki kebebasan dan penuh dengan kelemahan. Kita ni tak bebas sebenarnya. Kita tak bebas. Dan juga kita ni ada banyak kelemahan. Itu sebab bila kita hadap Allah dengan ketertiban sembahyang, kita ni sebenarnya kecil, dhaif.
Banyak kelebihan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, kekhilafan kita, keterlanjuran kita, banyak. Dan juga kita ni apa dia? Tak bebas. Kita buat ada peraturan, ada rule yang kita kena ikut. Kita tak bebas. Nak makan pun kena jaga. Nak berkawan pun kena jaga. Sebab kawan akan pengaruh kita. Siapa kawan kita? Kalau kita boleh dakwah dia, tak apa. Tapi kalau dia dakwah kita, tak payah. Tak payah nak pakai shortcut, cut short sekarang ni. Sekarang akhir zaman, buat dan pilih yang terbaik. Tak ada masa dah nak pakai prelim round lagi. Nak pusingan pertama, asas-asas, dan terus kepada yang secondary ni. Maksimum dan optimum. Kita ambil yang terbaik, dalam itu package ada sekali. Sebab benda-benda agama ni time consuming. Dia melibatkan masa. Kalau baik kita menggunakan masa, untunglah kita. Allah banyak bersumpah dengan masa. Dia tak ada sebab. Maknanya time management ni memang hak orang Islam. Kalau kita gagal manage masa ni, kita akan gagal. Ya? When you fail to plan, you plan to fail. Kalau kita gagal untuk merancang, sebenarnya kita merancang untuk gagal. Kita nak gagal ataupun nak berjaya, maka rancanglah secara orang berjaya. Orang berjaya, Imam Malik sebut, quote daripada hadis Nabi SAW, tidak akan berjaya cemerlang, gemilang, terbilang. Itu bahasa orang sekarang. Kalau kamu tidak mengikut jalan orang-orang dulu yang telah berjaya dengan cemerlang, kata Imam Malik, quote hadis Nabi SAW. Mana orang dulu orang yang hebat, bukan orang sekarang. Hebat orang sekarang kerana pengorbanan orang dulu. Kalau orang dulu tidak sacrifice banyak benda, orang sekarang ni hapuk utara. Kita boleh baca banyak kitab sebab orang dulu kutip isi-isi kitab daripada ceruk-ceruk dunia. Kita boleh baca. Kalau orang dulu tak erti cari di merata dunia Islam ni, maklumat-maklumat hadis Nabi, kita tak boleh baca kitab ni. Sebab tu PhD yang kita ada, hebat orang dulu cari untuk kita sebenarnya. Kita hanya susun balik saja. Susun bukan hebat, yang hebat cari. Tu nak cerita. Ya. Dan kamu hadap Allah dalam bentuk kamu budak-budak. Sebab itu Rasulullah kalau dia berdoa, kata Tuan Guru Ana, dia kata macam orang minta sedekah. Nampak kekerdilan ni. Berdoa tak ada betul-betul. Itu kita cerita dalam penghayatan doa. Ya? Sebab apa dia kata? Kamu kena hadap Allah dalam keadaan kamu rasa kamu budak-budak, dengan merasa hina, dengan merasa penyerahan, orang kata pasrah, dengan merasa berserah diri, tawakal, dengan santun, ada akhlak dan adab, sopan santun kita dengan Allah, dengan rasa khusyuk. Kadang-kadang kita semayang, tengok orang semayang ni macam buat dek je dah tu. Ada. Sopan santun gitu. Budak tengok pun kita tahu. Orang tu buat apa bang? Tahu, pakai sini ke tak? Cara. Dia tu kalau kita shoot lah, video cam tunjukkan dia, rasa dia gelap dulu. Aku kena dia. Mu lah sama lagi. Tengok hidung, bukan hidung mu. Bukan hidung lah, kena manusia dah. Sebab hidung tak boleh repair. Repair banjir. Bukan hidung lah. Dengan rasa khusyuk, ya, wa takhasyu'an wa taraghuban, penuh rasa cinta, rindu dengan Allah ni, cinta. Masuk atas sembahyang ni rindu, cinta nak sembahyang. Nak sembahyang malam ni rindu, cinta nak pergi. Sehingga Nabi kata, wahai Bilal, mari kita berehat dalam sembahyang. Aukamakan, Nabi ajak Bilal rehat tu sebenarnya dalam sembahyang, tapi bukan suruh tidur dalam sembahyang, merehat dalam sembahyang. Sebab itu sahabat kena kencing manis, potong kaki dalam sembahyang, tak bergerak. Sahabat lagi nak cabut anak panah tu, hujung anak panah tu kan begitu cabangnya. Cabut masa dia tasyahud daripada daging paha dia, sedikit tak berganjang. Sebab sembahyang bagi dia rehat.
kita nampak semut pada jauh, kita dah goyang. Baru semut, bukan lipan lagi. Bukan lipan bara. Sekarang dia kumpulan lipan bara pula sekarang. Nampak lipan bara lagi lari, batal mu. Nampak lebah, dia tolong. Pasal apa lebah tuju kamu? Mu buat salah. Pasal tu lebah cari mu. Lebah tak cari orang lain. Tengok kan? Allah. Aircon off sekejap. Kita pula rasa lain macam dah. Siapa kata tangan ni? Dalam sembahyang siapa kata tangan? Penuh rasa cinta, ya. Dan juga dia watamalluqan. Dia ni dalam Arab ni dia suka ulang benda tu macam sama, tapi apa beza wataraghuban watamalluqan? Kalau wataraghuban ni rindu, kalau watamalluqan ni anak ni mak macam mana? Dia buat river, what do you call that? Manja. Manja dengan Allah. Manja dengan Allah. Subhanallah walhamdulillah. Itu cara manja. Bila kita alun nadakan dia. Wallahu a'lam. Kita sambung nanti. Yang baik daripada Allah silakan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.